Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua warga-warga Pulai, boleh kita beri tepukan kepada semua yang hadir pada hari ini. Yang dihormati calon kita yang diraikan pada hari ini, Cik Zul, boleh semua beri tepukan kepada calon Parlimen Pulai nombor 02 Perikatan Nasional, kepada Encik Muhammad Nur Effendi bin Muhammad Saleh, Ketua Penerangan Bersatu Negeri Sembilan. Yang dihormati Encik Ahmad Nasruddin bin Abdullah, Setiausaha Bersatu Negeri Kelantan. YB Dato' Azman Nasruddin, Timbalan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Negeri Kedah, Ahli Parlimen Padang Serai. Yang berhormat YB Ustaz Zulkifli bin Ismail, Ahli Parlimen Jasin, dan semua ahli-ahli parlimen yang hadir, dan juga ketua-ketua bahagian, ketua bahagian dari Pontian, YB Senator Dato' Issa, dan kepada semua pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, dan juga kepada semua pengundi-pengundi di Parlimen Pulai yang hadir pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan ke atas kehadiran warga-warga Pulai. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, saya hanya ada dua perkara saja yang saya nak kongsi pada hari ini. Dua perkara penting, iaitu pertama sekali, kalau boleh izinkan saya untuk memperkenalkanlah calon kita, iaitu Encik Zulkifli Jaafar. Okey, boleh tepukan kepada Encik Zulkifli Jaafar, Okey, Cik Zulkifli Jaafar ni saya kenal beliau pertama kali ketika kita melakukan usaha vaksin bergerak, dan ketika itu kita memvaksinasikan melalui Prihatin Johor, kita memvaksinasikan sekitar 15,000 orang penerima vaksin di kawasan-kawasan remote area, dan mendapat 30,000 dos vaksin. Dan ketika itu antara aktivis ataupun bahagian atau ketua bahagian wakil ataupun timbalan ketua bahagian yang sangat-sangat aktif ialah Encik Zulkifli sebenarnya. Dan kalau kita lihat Cik Zulkifli ni, dia beliau set up stesen untuk vaksinasi bergerak itu di TNB Kempas, Cik Zul. Dan ketika itu suami saya selalu cakap, Cik Zul ni betul-betul aktif. Bila saya minta lebih ramai pasien je, ramai dia akan bagi. Dan beliau akan bagi ramai warga-warga MAS di sekitar Pulai, di sekitar Kempas, Dan sebenarnya usaha 2 tahun lepas tu, Cik Zul, bila kita pergi ke rumah, ni semua dengan izin Allah, bila buat perkara tu secara senyap-senyap, bila kita pergi rumah ke rumah, kita mencula tim-tim Sri Kandi ni. Kita pergi rumah ke rumah, kita sebut nama Cik Zul, makcik-makcik ni ingat jasa Cik Zul. Dia kata Cik Zul ni lah yang inject makcik ni, Cik Zul ni lah yang bagi nama makcik, kalau tidak susah nama makcik nak dapat turn untuk vaksin, kata makcik ni. Dan mudah kerja untuk kami memperkenalkan calon di sekitar PPR, di sekitar kawasan di Kempas, mudah kerana bukan itu saja, bukan Cik Zul saja mengambil berat kesihatan warga-warga Kempas ketika COVID melanda, tetapi juga ketika itu banyak bekalan-bekalan makanan diberikan kepada mereka yang terkesan di kawasan PPR di sekitar Kempas, Denai, Melana, dan terutama di kawasan-kawasan PPR. Jadi kita lihat bila kita pergi rumah ni, dia kata makcik kenal, saya kenal Cik Zul selalu bagi sayur. Kita pergi rumah ni, saya kenal Cik Zul selalu bagi bantuan kotak makanan. Kita pergi sana sini, semua banyak yang kenal kerana amal jariah Cik Zul memberi sedekah secara senyap-senyap tu. Dan akhirnya ketika berkempen, mudah usaha-usaha kami jentera-jentera wanita Perikatan Nasional untuk melakukan usaha kempen kami. Boleh kita beri tepukan pada Cik Zul atas usaha murni ini. Dan kalau kita lihat juga saudara-saudari, Cik Zul juga merupakan antara usahawan Melayu yang berjaya, dan antara kejayaan beliau itu, beliau kongsi bersama dengan menawarkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Kempas.
Ya, dan kalau kita lihat Cik Zul juga merupakan AJK ataupun AJK untuk sekolah jenis kebangsaan Cina. Sekolah kebangsaan Cina, Pimpong, masjid, semualah overall lah sebenarnya kalau kita lihat dan ini menunjukkan bahawa Cik Zul sebenarnya amat apa orang kata willing ataupun sanggup untuk orang kata turun padang menawarkan khidmat kepada semua komuniti, tidak kira Cina, Melayu, India, dari komuniti masjid ataupun komuniti sukan dan sebagainya. Jadi inilah antara sosok-sosok tubuh ataupun personality atau persona yang kita mahu angkat untuk menjadi calon parlimen untuk Pulai, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi seterusnya saya ingin berkongsi satu mesej yang sangat penting yang saya harap ibu-ibu dan bapa-bapa, sahabat-sahabat semua dapat kembali ke rumah dan mula berkongsi mesej yang penting ini kepada keluarga, kaum keluarga, sahabat handai kerana ini ialah soal survival negara, survival orang Melayu pada jangka masa akan datang. Saya ingin berbicara tentang apa yang kita panggil gerrymandering ataupun persepadanan semula. Ilmu ini bagi saya sangat penting agar kita dapat mengundi tu dengan ada knowledge dengan ada makna di sebalik setiap pangkah ataupun langkah kita menuju ke peti undi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengapa kita katakan PRK Pulai ini sangat penting terutama untuk survival negara dan survival bangsa Melayu? Sedar tidak sedar, kita tahu bahawa kerusi Pulai atau kerusi Parlimen Pulai ini merupakan kerusi yang ke-148. Kalau kita berjaya menidakkan kerusi ini dan kita menang Cik Zul menang sebagai wakil rakyat YB di Parlimen Pulai, kita sebenarnya telah menidakkan 2/3 majoriti Pakatan Harapan dan DAP di Dewan Rakyat. Ini sangat penting saudara dan saudari sekalian kerana apa yang kita dapat maklum sekarang ini ialah usaha untuk melaksanakan persempadanan semula telah mula dijalankan. Beberapa research atau kajian telah mula dijalankan dan perancangannya sekitar 2025 Pakatan Harapan kerajaan sekarang ini bercadang untuk membahaskan di parlimen dan sekiranya approve oleh 2/3 sidang dewan akan dilaksanakan di PRU 16 nanti. Jadi mari kita lihat apa kesan persepadanan semula kepada masa depan negara, kepada survival orang-orang Melayu di sini Jadi kalau kita lihat sebenarnya perancangan Pakatan Harapan DAP ialah untuk memperbanyakkan lagi kerusi-kerusi di parlimen. Jadi di kawasan-kawasan yang pengundinya besar yang jumlahnya orang kata tidak seimbang tu akan dibahagikan mengikut formula sisihan 30%. Contoh, saya beri contoh. Kalau kita kata tentang Iskandar Puteri mempunyai 222,000 pengundi. Kerajaan Madanon, kerajaan DAP, Pakatan Harapan sekarang bercadang untuk memecahkan kawasan Iskandar Puteri Gelang Patah kepada minimum 100,000 atau 96,000 pengundi. Jadi bermakna ada 2 kerusi DAP boleh wujud di situ. Kalau 222 pengundi, bermakna boleh ada 2 wakil rakyat DAP yang akan dihantar untuk bertanding di kawasan Iskandar Puteri. Begitu juga dengan Kulai. Kulai mempunyai pengundi 151,000, mereka boleh wujudkan 2 orang lagi wakil rakyat DAP di situ. Sama juga macam Johor Bahru 136,000, mereka boleh pecahkan persempadanan dan mereka boleh wujudkan lagi 1 kerusi di Johor Bahru untuk dipertandingkan dan calonnya mungkin DAP ataupun PKR. Jadi mereka mempunyai strategi memperbanyakkan lagi kerusi-kerusi DAP, wakil rakyat DAP, wakil rakyat PKR agar memastikan besok ni undi-undi orang Melayu tidak memberi apa-apa makna lagi di ketika PRU 16 lagi. Walau sebanyak mana pun orang Melayu keluar mengundi, mereka akan membuatkan strategi sumbat dan cracking, sumbat dan pecah, dan mereka akan pastikan undi-undi orang Melayu ni tidak akan memberi kesan kepada parlimen-parlimen yang dipertandingkan. Contohnya di Pontian, KB Datuk Issa ialah daripada Pontian, KB Pontian,
Ahmad Maslan mempunyai majoriti 5,000. Jadi maknanya pengundi-pengundi Melayu mengundi Ahmad Maslan di situ, 5,000 majoriti. Dan sebelahnya ialah Kulai, Teo Ni Ching, majoritinya ialah 30,000. Jadi apa persepadanan ini boleh buat? Ya, persepadanan semula ini mereka boleh menyumbatkan 10,000, katakan contoh pengundi-pengundi Melayu yang ada potensi untuk mengundi Perikatan Nasional pada 2016, mereka sumbat ke Kulai dan mereka akan transfer 10,000 pengundi Teo Ni Ching ke Pontian. Jadi setakat 10,000 orang Melayu masuk ke Kulai tidak akan menjejaskan Teo Ni Ching di Kulai semata-mata. Tetapi di Pontian, orang-orang Melayu ini tidak dapat mengekalkan undi mereka kerana mereka telah dipecahkan begitu. Ya, dan akhirnya na'udzubillah min zalik, kalau kita lihat ya, bukan sahaja 222 kursi yang akan dipertandingkan, malah kita akan lihat DAP akan menghantar mungkin sekitar, mereka akan menambah 40 lagi kursi di Parlimen. Dan mungkin kursi yang dipertandingkan ialah 300 kursi. Dan kita akan lihat kursi untuk Perikatan Nasional mungkin ditambah 10 ataupun 5 saja kerana kepadatan penduduk untuk pengundi-pengundi di kawasan Parlimen yang dimenangi oleh Bersatu atau Perikatan Nasional tidak dalam jumlah yang besar. Dia kecil-kecil saja. Kepadatan penduduk itu tidak padat. Jadi yang padat selalu di bandar-bandar. Di bandar-bandar seperti yang kita tahu kebanyakannya terdiri daripada mereka yang berbangsa Cina dan India. Jadi di sini kita akan lihat lebih ramai wakil-wakil bangsa Cina dan India akan menjadi wakil rakyat dan mereka ini akan mewakili parti DAP dan mereka akan menjadi suara majoriti. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu, saudara dan saudari sekalian, kita ingatkanlah diri kita semua jentera-jentera. Mungkin daripada hari ini hingga 9 hari bulan kita sama-samalah berganding bahu merapatkan saf kita kalau kurang tidur sikit pun tak apa. Kita sama-sama bergerak untuk memastikan mesej ini sampai, kerana jika kita tidak berjaya jika kita berjaya menidakkan 2/3, bermakna persepadanan semula ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi bermakna PRU 16 itu kuasa tanah Melayu, kuasa orang Melayu masih dapat dikekalkan lagi. Jadi kita dapat lihat ini ialah perjuangan terakhir kita lah. Pulai ini merupakan antara benteng terakhir yang kita semua harus pertahankan untuk memastikan negara Malaysia ini terus dapat dipertahankan, dibela oleh bangsa Malaysia yang sejahtera. Kita tidak mahu atau kita tidak boleh terima sama sekali parti ekstremis atau parti yang liberal untuk memerintah negara kita. Kerana kita tahu lambat laun tanah ataupun negara yang kita diami ini sekiranya terlepas kepada DAP, ianya akan menjadi milik orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya ingin menyeru agar semua pengundi pastikan pada 9 hari bulan 9 inilah perjuangan terakhir kita pada 9 hari bulan 9. Keluarlah mengundi seramai-ramainya. Kita perlukan undi-undi orang Melayu sebanyak 90%. Ajak anak-anak semua keluar, saudara mara, jiran-jiran. Inilah perjuangan ibu-ibu semua yang terakhir untuk memastikan negara kita akan terus dalam kuasa orang Melayu pada PRU 2016 nanti. Pada PRU yang ke-16, kita akan pastikan kita dapat mempertahankan negara kita. Dan kalau kita tidak berjaya mempertahankan 2/3, tidak mustahil Perdana Menteri kita pun boleh di kalangan orang DAP, boleh terjadi di kalangan orang-orang yang bukan Melayu. Contoh tu sangat dekat dengan kita, cuma seberang tambak aja. Tidak ada yang mustahil kalau kita tidak bersatu padu dan kita tidak sedar bahawa kita amat penting untuk mempertahankan kursi Pulai ini untuk memastikan kuasa berada di tangan orang Melayu untuk menjaga tanah Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pulai ialah benteng terakhir untuk kita mempertahankan negara kita yang tercinta. Kalau kita pernah ingat dulu, negara kita Malaysia ni kita pernah menjadi harimau Asia. We used to be an Asian tiger, and so we supposed to become a developed country in 2023. We
way back 3 years from our vision and our goals, ya. Dan kita mahu masa depan negara menjadi lebih baik dan maju dari apa yang kita miliki sekarang ini. Jadi kita mahu pada masa yang sama nasib anak bangsa dan hak-hak kita terus terpelihara. Jadi bangkitlah bangsa Melayu, bangkitlah bangsa Malaysia untuk mempertahankan negara kita yang tercinta dan demi untuk mempertahankan cinta yang tiada syarat kita ni, the unconditional love towards the people, the religions and the country. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.